Kan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita bersiar langsung kembali dalam Mihrab Al-Quran, dan insya-Allah pada pagi ini juga kita akan memulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quranul Karim pada juzuk yang ke-20, ya, ayat 60 insya-Allah. Ayat 71 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لسخف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jadi insyaAllah ya tuan-tuan, perempuan hadirin sekalian, ya pada pagi ni Ashraf nak sebutkanlah satu barang ya berkenaan dengan perfume ataupun minyak wangi pilihan keluarga Ashraf, Umi, Ustazah Hafizah Musa sendiri yang memilih bau ataupun wangian ni, wangian minyak wangi ni. Jadi bau ataupun wangian perfume ataupun minyak wangi ni lebih kepada bau yang ke arah bunga, bunga dan campuran sedikit oud, supaya kombinasi antara bauan antara oud dan bunga tu lebih wangi, dan bau dia tidak terlalu kuat ataupun sehingga menyebabkan pening kepala ke apa. Bau dia memang sangat-sangat lembut. Ya, Ustazah Hafizah Musa yang pilih sendiri bau minyak wangi ni. Ini kira katanya kata apa, produk keluarga lah. Jadi insyaAllah baru sahaja seminggu, kurang lebih dalam seminggu minyak wangi ni dikeluarkan dan mendapat sambutan yang sangat-sangat bagus. Kebanyakan yang mendapatkan minyak wangi ni mengatakan yang bau dia memang wangi dan tahan lama. Jadi pada tuan-tuan, perempuan yang berminat untuk dapatkan perfume ataupun minyak wangi ni, nak diguna dalam rutin harian kita, boleh juga untuk dibawa dalam solat, mesra solat, yang mana minyak wangi ni juga merupakan antara aromaterapi lah, untuk mengubah mood kita lebih tenang, lebih ceria. Jadi pada siapa yang berminat untuk mendapatkan perfume ya pilihan keluarga Ustazah Hafizah Musa ni, kalau tengok kat sini mungkin tak berapa nak nampak, tapi packaging dia memang sangat-sangat menarik lah, yang bertemakan marble, 50 ml. InsyaAllah botol ni tahan lama juga untuk dihabiskan. Jadi pada siapa yang berminat untuk dapatkan perfume, ya, lelaki dan perempuan pun ada, boleh saja tekan link WhatsApp yang admin pin di komen mihrab pada pagi ni. InsyaAllah boleh digunakan dalam amal ibadah, dalam kehidupan seharian kita, rutin seharian kita. Kita bawa dalam solat, bawa dalam bacaan, kita nak baca Quran, berzikir, sembuh dululah minyak wangi ni insyaAllah. Dan itu saja. Lebih tu details boleh WhatsApp lah di link tu insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum.
Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntuh di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Apa khabar semua rakan-rakan, sahabat-sahabat Mihrab, muslimin muslimat, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian. Ya, bagi sebahagian negeri pagi ni kita masih lagi bercuti. Selamat bercuti bersama-sama dengan keluarga. Dan seperti mana biasa sahabat-sahabat semua, ya, di mana saja ada peluang, kesempatan, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita ingin memulakan ya pagi kita dengan panduan, ya, dengan cahaya daripada kalamullah, daripada Al-Quran. Alhamdulillah kita terus dapat ya bersama-sama istiqamah meneruskan Mihrabul Quran setiap pagi, mudah-mudahan memberikan kebaikan, ya, manfaat yang besar kepada kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah bantu share, tag dengan kawan-kawan yang lain, sebarkan melalui WhatsApp, ya, dan segala bentuk penyebaran supaya insya-Allah dapat ramai lagi yang bersama-sama ia mengambil istifadah daripada Mihrabul Quran yang mengajak manusia untuk ia menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sebagai panduan kehidupan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Puan Nurli Yusof ya yang telah tag dan share dengan Ros Farah, Dayang Kuroshima Kadri, Rozi Mardofi. Terima kasih kepada Syahrul Isah Sapi'i. Terima kasih kepada Kak Mas Tura ya. Terima kasih kepada Puan Nurli Yusof, Puan Khursia Abu Tahar, Puan Nurlida Abu Hanifah, Puan Yubiah Osman, Puan Abi Sabirah, Puan Nur Amal, Puan Zuriah Yahya. Terima kasih kepada Puan Adila Abdul Jamal, kepada Puan Zakiyah Yusof, kepada Puan Lelani Ali, kepada Puan Ana Fazana, banyak bagi love pagi ni ya. Kepada Puan Ana Fazana, Puan Zarina Jafri, Puan Fiza Ismail, kepada Puan Syah Nurmadiah yang telah send stars pada pagi ni. Apa khabar kekanda yang dikasihi nun jauh di Sarawak, Puan Santu Bong Stargazer, apa khabar? Kak Mastura Daud lagi sekali ya. Puan Azizah Cik Ismail, Puan Januyah Dahlan, Kak Teh, apa khabar Kak Teh? Apa khabar Puan Khairia, Puan Mazna Ramli dah send stars pagi ni. Ya, kepada Puan Amintan Muhammad dan semua sahabat-sahabat muslimin muslimat, doa kita agar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis yang lebih baik, di tempat yang lebih baik ya, bersama dengan hamba-hambanya yang terbaik insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, mendapat keberkahan dalam majlis ilmu, baca doa supaya mustajab insya-Allah doa-doa kita. Nastaghfirullahal azimar rahim wa natubu ilaihi. Nastaghfirullahal azimar rahim wa natubu ilaihi. نستغفر الله العظيم الرحيم ونتوب إليه. نستغفر الله الجليل الكريم ونستعين به. نستغفر الله القدير الحكيم ونتوكل عليه. نستغفر الله الكبير المتعال ونتوسل إليه. اللهم ألف بين قلوبنا إخوانا واجمعنا على طاعتك أعوانا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبلنا ونجنا برحمتك من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأصواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر قواتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أتمم علينا نعمتك واجعلنا شاكرين لها ولفضلك واجعلنا بها سعداء كرماء أوفياء لإحسانك علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, muslimin muslimat sekalian, hari ini sambungan tajuk Dunia Seadanya, siri yang kedua. Kita akan melihat kepada surah Al-Hadid ayat yang ke-20 hingga 24. Muka surat 540.
Muka surat 540, ayat yang ke-20 hingga 24, surah Al-Hadid. Okay, standby semua. InsyaAllah. Bagi Ustazah minum air kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan baca sama-sama insya-Allah ayat 20 hingga 24. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya 'laibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlumba-lumba dalam menambah kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengkagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan keampunan daripada Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.
agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan tidak pula terlalu gembira seronok terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, iaitu orang yang bakhil dan menyuruh orang lain menjadi bakhil. Barang siapa berpaling daripada perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. InsyaAllah, subhanallah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, Ia telah menunjukkan kepada kita dalam ayat yang kita baca ini tentang hakikat kehidupan dunia. Ini adalah muhasabah dan perkongsian ustazah yang ustazah beratkan kepada diri sendiri sebenarnya, sahabat-sahabat. Ia bukan nak suruh sahabat-sahabat saja dengar. Ustazah nak menghidupkan hati, nak merawat diri, ya, nak menyucikan hati dan jiwa, nak membetulkan sudut pandang kita kepada kehidupan dunia ini. Biarlah pandangan kita, tanggapan kita kepada kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah ditunjukkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mungkin terlajak, kita mungkin dah berlebih-lebihan, kita mungkin tersilap dan terlalai. Ya, sahabat-sahabat semua, selagi mana masih ada peluang kehidupan ini, kita islah diri kita, kita perbaiki, ya, daripada kesilapan, daripada kekeliruan dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran, menerusi surah Al-Hadid ayat 20 hingga ayat 24, kita dapati bagaimana Al-Quran berbicara tentang kehidupan dunia. Al-Quran menyatakan kehidupan dunia, tuan-puan sekalian, sebagai la'ibun, walahwun, wazinatun, watafakhur. Ya, di mana kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah perhiasan, dan hanyalah sebenarnya keadaannya adalah kamu ni nak berbangga-bangga dan nak berlumba-lumba. Ini kehidupan dunia. Ya, kalau kita main macam mana? Kalau kita main sampai waktu kita berkemas-kemas. Hasil daripada main tu penat pun ada, ya, macam-macam hasil daripada mainan dan senda gurau. Kita akan kembali kepada realiti yang sebenar. Tadi tu main-main je. Tadi tu gurau senda je. Ya, benda tu cepat hilang, tuan-puan sekalian. Demikian juga kehidupan dunia ni, orang nak berlumba-lumba, orang nak berbangga-bangga. Ya, pada apa? Pada fil amwali wal aulad, pada harta benda, pada anak pinak. Dan hakikatnya, sahabat-sahabat sekalian, Allah menggambarkan bahawa semua itu adalah kamathali ghaithin. Semua itu adalah seperti hujan yang tanam tanaman yang mengkagumkan para petani. Ketika mana tanahnya subur, ketika mana turunnya hujan, Masya Allah kita dapati pokok yang ditanam, sayur-sayuran yang ditanam, buah-buahan yang ditanam, semuanya subur, rendang, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi selepas pada kekaguman itu, dah kagum dah, tengok hujan yang turun, tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan, ya, semuanya sayur-sayuran, ya, menunjukkan hasil yang sangat baik. Tapi kemudiannya tanaman itu menjadi kering. Ini adalah satu perkara sunnatullah yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Ya, tak ada tanaman-tanaman yang maintain berpuluh-puluh ribu tahun, tuan-puan, ya, dalam keadaan yang subur. Tengok sawah padi kita, tengok pokok-pokok kita, tengok pokok bunga kita. Kalau tidak disirami hujan, tidak disirami air, tuan-puan sekalian, lagi pantas ia menjadi kering. Kamu dapati tanaman-tanaman itu menjadi kering. Kamu lihat tanaman yang kering itu warnanya berubah menjadi kuning. Kemudian kamu lihat dia menjadi hancur. Kita lihat dia gugur. Dan bila gugur, tuan-puan sekalian, hancur. Ada angin kuat, maka yang hancur tadi akan terbang bersama dengan angin. Kita tengok pun tak suka. Kita akan sapu. Ya, kita akan buang dalam tong sampah. Nak buat apa daun-daun kering? Serabut mata kita tengok. Itulah nasib daun-daun kering. Dulu daun tu ada dekat tangkai dia. Dulu daun itu kembang elok. Dulu daun tu segar, warna hijau.
Ya, ada banyak manfaatnya juga pada kitaran kehidupan manusia. Tapi seketika daun yang cantik itulah yang kering. Daun yang kering itulah pula yang jatuh, ya tuan-puan, kemudiannya hancur. Hancur yang kita rasa tak nak nampak benda semak-semak macam ni, kita nak buang. Itu kehidupan dunia. Dan di akhirat nanti ada dua perkara tuan-puan. Ada azab yang keras dan ada keampunan ataupun keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sekali Al-Quran menegaskan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidak ada apa sangat pun hidup dunia ini kecuali kesenangan-kesenangan yang disebutkan tadi. Kesenangan-kesenangan yang kita temui itu adalah kesenangan yang palsu. Maknanya tuan-puan, ia tidak bertahan lama. Ya, ada banyak kesenangan yang sangat palsu. Kesenangan yang hanya kita tanggapi, kita rasa ia seronok, ia gembira, ia ceria, tapi ia tidak akan kekal lama. Ya sahabat-sahabat, tuan-puan, ya muslimin muslimat, mungkin kita yang sudah berusia ni kan, yang dah melalui dah kehidupan, dah rasa macam-macam dah, ya, pangkat, jawatan, kuasa, harta, segala macam kita dah rasa. Kita mungkin benar-benar merasakan sahabat-sahabat sekalian, ya, tak ada apa pun kehidupan dunia ni yang sebenarnya kecuali kesenangan-kesenangan yang palsu. Sangat palsu. Tuan-puan sekalian, hidup dalam perlumbaan demi perlumbaan. Tak pernah berhenti perlumbaan itu. Kalau sekiranya tidak dibekalkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ia adalah satu perkara yang sangat penat, azab, yang sangat membebankan. Tengok macam mana tuan-puan sekalian, ya. Kalau sudah tidak merasa cukup, kalau sudah benar-benar larut dalam perlumbaan kehidupan dunia yang penuh kepalsuan, kita tidak tahu di mana angka yang kita akan berhenti. Okey, sudah Allah berikan kekayaan 5 juta, 6 juta, tuan-puan. Kalau sudah larut dalam perlumbaan kekayaan dan kehidupan dunia, bahkan 100 juta juga tidak cukup. 200 juta juga tidak cukup. 150 juta juga tidak cukup. 1 bilion pun tak cukup. Nak lagi 2 bilion, nak lagi 3 bilion. Tak kira halal ataupun haram. Yang penting rasa perlumbaan itu terlalu sengit. Dia tak berlumba dengan kita orang miskin. Dia tak berlumba dengan kita orang sederhana. Perlumbaannya dengan orang yang sama taraf juga. Oh, kawan saya dapat projek. Dia dapat projek 1 bilion. Saya baru ada harta 200 juta. Tak cukup lagi ni. Baru ada harta 150 juta. Tak cukup lagi ni. Saya kena buat sesuatu biar boleh berlumba dengan orang yang ada harta 1 bilion. Yang dah ada 1 bilion juga tidak pernah cukup, tuan-puan sekalian. Masya Allah, subhanallah, kita akan tengok sampai ayat 24. Ya, walaupun kita boleh kata, oh saya kaya ni, Islam suka orang kaya, macam-macam kita sandarkan pada agama, kita sandar pada Islam. Ustazah tidak menafikan tuan-puan sekalian, Islam suka hamba-hamba dia, penganutnya kaya, Islam memang suruh kita berusaha dan sebagainya. Tapi kejujuran sandaran yang kita sebut tu, kejujuran kata-kata kita tu, dia akan terbukti dengan ayat 24. Kalau perasaan bakhil yang menimpa kita, ya, dengan duit ratus-ratus juta ni tuan-puan sekalian, kalau nak menolong orang, kalau nak nak membangunkan institusi-institusi agama, tuan-puan sekalian, institusi pendidikan, kalau nak buat jariah, nak buat benda baik, ya Allah ya Tuhan, tak dapat nak cakap berapa banyak dan berapa luas manfaat yang dapat. Tapi balik-balik nanti, ya, bila kita nak bagi kepada perkara-perkara yang baik, yang itu kita sukat betul-betul. Cukuplah banyak ni. Cukuplah 100,000. Cukuplah 50,000. Tapi untuk nafsu kita, tak apa, saya mampu. Ya, nak beli 1 juta, 2 juta, 3 juta, tak apa, saya mampu. Sebenarnya semua ini kena diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang halal itu dihisab, yang haram itu diazab? Ya, kita akan bertemu dengan hari Allah akan hitung. Kamu dapat dari mana? Dan bagaimana kamu menggunakannya? Memanfaatkannya? Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya,
Kalau dengan ketakwaan, nanti kita tak adalah mudah-mudah kata, saya mampu, suka hati saya nak beli apa. Kita takkan cakap macam tu, tuan-puan, kalau diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya sahabat-sahabat banyak belajar daripada pengalaman kehidupan. Ya, daripada pengalaman kehidupan, tuan-puan, kita akan tahu dan rasalah macam mana nayanya kalau kita membeli benda-benda yang membazir. Ya, hilang barakah dia, hilang. Bila hilang berkat, tuan-puan, ya Allah, ya Tuhan, ya, kita akan rasa hidup kita kering sangat. Kekayaan tidak memberi kebahagiaan, pengaruh tidak memberikan kebahagiaan dan ketenangan, jawatan pun tidak memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Tapi bila benda tu Allah berikan barakah pada dia, tak kira lah mungkin kuantitinya sedikit, tapi bila Allah berikan keberkahan, Allahu Akbar, mewariskan ketenangan pada jiwa, kebahagiaan pada hati. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya Allah, ya Tuhan. Ya, bila Allah dah berikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati, nikmat yang terlalu besar tak dapat nak diungkap dengan kata-kata. Tapi jaga supaya hidup kita tidak hilang keberkahannya. Lalu sahabat-sahabat, sifat berlumba-lumba ni memang jadi sifat manusia. Dia memang nak berlumba-lumba, nak bersaing. Tak ada masalah. Tapi Al-Quranul Karim mendatangkan satu solusi supaya kamu tidak berlumba pada track yang salah. Kamu tidak berlumba pada perlawanan yang salah. Ya, kamu tidak berlumba pada perlawanan yang melelahkan kamu, meletihkan kamu, menyusahkan kamu. Maka mari berlumba. Berlumba di mana? Ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai kurniaan yang sangat besar. Sekarang fokus kita ke mana, sahabat-sahabat sekalian? Pada kehidupan di dunia ini, mari kita berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istighfar pada Allah. Ya, kita taubat. Kita cari segala jalan yang mendatangkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari segala jalan yang kalau kita buat amalan tersebut, kalau kita ikuti jalan tersebut, kita ikuti sunnah tersebut, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita, akan merahmati hidup kita, akan mengangkat darjat kita. Kita cari selongkar dalam Quran. Yang mana, ya Allah, amalan aku buat Engkau ampun aku. Yang mana, ya Allah, amal soleh aku buat Engkau redha aku. Kita nak buat segala. Kenapa? Kerana harapan kita terlalu besar, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita amat banyak. Amat banyak, tuan-puan sekalian. Ya, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersegera berlumba. Ya, dengan istighfar, dengan taubat, dengan islah diri, dengan amal soleh, tuan-puan sekalian. Dan kita berlumba untuk apa dia? Untuk mendapatkan jannah, mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah kepada kita, tuan-puan sekalian. Syurga itu seluas langit dan bumi. Ya, ya Allah sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan ia adalah kurniaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kita tak tahu, tuan-puan sekalian, ya, apa kehendak Allah kepada kita. Tapi kita yakin dan bersangka baik, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan orang-orang yang bertakwa, yang bersabar, orang-orang muhsinin. Allah tak akan sia-siakan. Namun dalam masa yang sama kita kena tengok, kita di mana? Kita di mana? Di mana perlumbaan kita? Di mana kesungguhan kita? Masa kita, tenaga kita, fikiran kita, kita letak di mana? Ya, kita habiskan di mana? Apakah dalam bentuk berlumba mengharapkan keredaan Allah dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kita masih lagi di atas track, berlumba pada kehidupan dunia, kemewahan dunia. Ya, tak cukup lagi ni untuk diri kita ni. Tak cukup lagi ni aksesori kita ni. Tak cukup lagi. Semua main tak cukup belaka. Yang orang ada tu kita nak ada juga. Padahal ia sudah melepasi batasan keperluan. Ya, hajat kita. Semua dah melepasi dah batasan tu. Kita dah sangat berlebih-lebihan. Kita dah membazir dah. Semua ini kena diukur, sahabat-sahabat sekalian.
Kerana apa? Kerana kita tak mahu perlumbaan kita di atas track yang salah. Kita nak berlumba. Mari kita berlumba dengan sahabat-sahabat, dengan persekitaran, dengan golongan yang benar-benar berlumba untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pandang sahabat-sahabat. Kita kena tengok dan kita kena cari golongan-golongan yang seperti ini. Kita kena bersama dengan mereka. Ada kawan yang sedemikian, hubungkan silaturahim dengan mereka. Ya, suburkan hubungan tersebut. Bertanya khabar, minta doakan kita, ziarah mereka. Sahabat-sahabat, ini adalah benda yang saya cakap pada diri sendiri. Kita mungkin terlalai. Tiba-tiba hubungan kita baik dengan kawan-kawan keduniaan saja. Tak habis-habis bicara pasal dunia. Tak habis-habis nak berlumba-lumba di atas keduniaan dan kemewahan. Kita ada kawan juga. Kawan kita selalu mengingatkan kita tentang majlis ilmu. Ya, tentang baca Quran, tadabbur Quran, selalu berkongsi nasihat, kata-kata hikmah dengan kita. Tapi dah lama tak tanya khabar dia. Cari balik kawan tu tuan puan. Sambung silaturahim. Pergi ziarah dia. Ziarah kita kepada dia itu, Masya Allah tuan puan sekalian, ziarah yang penuh pahala. Andai kata meninggal tengah jalan, maknanya dalam waktu kita pergi tu, ya, kerana Allah takdirkan sakit ke apa ke meninggal tuan puan, maka subhanallah ia merupakan satu, maknanya jalan kita menziarahi kawan tersebut adalah jalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi itu adalah kakak kita, adik kita, saudara mara kita, sepupu sepapat kita, ya, guru-guru kita. Cari jalan tuan puan sekalian, selalu doakan mereka. Sambung silaturahim dengan mereka. Ya, terima nasihat-nasihat mereka dan amalkan nasihat-nasihat mereka. Masya Allah, ini adalah kesungguhan yang kita tunjukkan untuk berlumba di atas track, mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan syurga dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kaya. Kurniaan Allah maha luas. Ya, kalau Allah dah sayang kat kita, Allah redha dengan kita, Allah berikan keampunan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, kita tak terfikir kurniaan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya dah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya dalam urusan dunia, ya, urusan kehidupan ni tuan puan sekalian, jangan terlalu memberat-beratkan sangat fikiran kita. Ya, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya, yang menentukannya, yang akan memudahkannya. Ya, kita jaga baik-baik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga betul-betul hubungan dengan manusia, jaga syariat, jaga 3 perkara, tauhid, syariat dan akhlak. Insya-Allah semuanya akan kita lalui, akan berlangsung dengan baik-baik dan tenang-tenang sahaja, insya-Allah. Ya, dan pada ayat yang ke-23 dan 24, ya, Allah menyatakan bahawa Allah sangat benci kepada orang yang sombong, kepada orang yang berbangga-bangga diri. Tuan puan, dia sebenarnya bila kita kata tentang sombong, ya, kita kata tentang berbangga-bangga diri, dia ada step by step, ya tuan puan, jalan nak sampai kepada perangai tu, kepada sifat tu. Jadi kita tu jangan hanya melihat, oh saya tak sombong pun. Tapi kita tak nak kita buat benda-benda yang sebenarnya membawa kita kepada kesombongan, membawa kita kepada berbangga-bangga. Sebab itu tuan puan sekalian, kita kena konsisten. Apa dia? Perangai menunjuk-nunjuk memang tak bagus. Minta maaf saya cakap, perangai menunjuk-nunjuk memang tidak bagus. Sesekali tak apa tuan puan, sudahnya jadi perangai kita. Semua nak tunjuk. Ya. Tanya diri kita dengan jujur tuan puan sekalian, dengan sejujur-jujurnya. Apa sebenarnya yang kita nak? Dengan perangai menunjuk-nunjuk. Apa sebenarnya yang kita nak? Tanya jujur-jujur. Ya, tanya keimanan yang masih ada dalam hati kita. Minta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau Engkau tak berkenan, kalau Engkau tak redha, maka halanglah ya Allah. Ya, bagilah hati aku berat sangat. Jangan buat, jangan jadikan kelaziman untuk menunjuk-nunjuk apa yang kita ada. Ya, tuan puan sekalian, atau apa nama pun.
Atas apa nama? Kita kadang-kadang selalu kita kata, oh sebab saya nak berkongsi kebaikan, sebab saya nak suruh orang buat baik. Ya, sesekali boleh. Ya, dan kita ada banyak cara lagi untuk memperingatkan orang untuk berbuat baik. Kita boleh cakap macam ni je. Ya, ada kadar dia. Sesuatu yang sudah melampaui batas pasti tidak bagus. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Melampau-lampau sangat, berlebih-lebihan sangat, pasti buahnya tidak baik. Ya, benda ni kena tanya iman, tengok Quran, tengok macam mana Nabi SAW menunjukkan sunnahnya, caranya. Itu akan memandu kita untuk dapat bersikap dengan lebih baik dalam kehidupan. Sebab apa? Kita tak mahu sahabat-sahabat akhirnya bawa kepada sifat sombong dan bangga diri. Sombong tu mungkin boleh jadi suami sombong pada isteri, isteri sombong pada suami. Ya, sombong dan bangga diri itu boleh jadi bukanlah nampak pada orang ramai, tapi dengan persekitaran yang kita ada, dengan pekerja kita, dengan adik-beradik kita, ya, dengan jiran tetangga kita. Mungkin boleh jadi kita dah dapat penyakit sombong, bangga diri sampai tidak boleh menerima nasihat lagi, sampai tidak boleh dinasihati lagi. Benda ni kat dalam ya tuan-puan. Sombong dan bangga diri ni penyakit yang menimpa dalam hati. Bukan senang tu kita nak tengok balik semula, ya Allah, penyakit ni ada tak dalam hati aku. Ya, nak khusyuk, nak tawaduk, nak jujur dan ikhlas tuan-puan, nak benar pada perkataannya, pada perbuatannya, pada sikapnya. Allahu Akbar. Semoga Allah menjaga kita. Ya, semoga Allah menjaga kita. Allahumma hafazna bima hafazta ibadakas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Dan jangan sampai tertimpa kepada penyakit bakhil. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ya, jangan sampai kamu bakhil dan menyuruh orang lain untuk menjadi bakhil. Barang siapa yang berpaling daripada perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Segala kebaikan yang kita buat untuk diri sendiri, ya, bukan bermakna Allah berhajat dengan semua-semua tu. Kamu bakhil, kamu berpaling daripada Allah, Allah tak pernah berhajat pun pada kamu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kamulah yang akan susah. Ya, kamulah yang akan menderita. Kamu yang akan binasa, kan? Ya, wal iyazubillah. Jadi ini adalah peringatan kepada diri kita semua, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita hidup di atas muka dunia ini dengan rasa tawaduk. Ya, rasa tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah bagi nikmat pada kita, jaga baik-baik. Cara jaga dia macam mana? Syukuri nikmat tersebut. Manfaatkan nikmat tersebut pada jalan yang benar. Allah boleh tarik semua sekelip mata. Allah boleh tarik keberkahannya dan kita menderita, tuan-puan sekalian. Kekayaan itulah yang akhirnya menyusahkan kita. Ya, yang kita bangga-banggakan anak keturunan itulah yang menyusahkan kita. Duit itulah yang menyusahkan kita. Itulah yang jadi sebab huru-hara habis hidup kita. Itu bila Allah tarik keberkahan. Ya, dan benda ni tuan-puan sekalian, kita nak kena muhasabah tu dengan sangat jujur. Jujur sangat. Ya, sahabat-sahabat Ustazah jemput ikuti Mihrab Coaching 9.0. Ya, Ustazah nak ulang-ulang balik semula. Siapa yang belum ikuti Mihrab Coaching Ibrah daripada Takdir, InsyaAllah cuba ikuti, ya, minta link dia daripada Fatih Team, kan. Cuba ikuti. Ustazah rasa kat situ Ustazah banyak berkongsi tentang, ya, macam mana mengambil ibrah daripada kesilapan-kesilapan kita, daripada kelalaian kita. Macam mana mengambil ibrah, ya. Dan masya-Allah, subhanallah, bila Allah tarik keberkahan tu, ya Tuhan, dahsyat, ya, luar biasa kesan dia. Jadi boleh ikutilah Mihrab Coaching 9.0 Ibrah daripada Takdir, ya. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung sedikit kata-kata daripada Ibnu Ajibah rahimahullah. Ya, semalam kemarin tu Ustaz dah sebut 4, kan. Iaitu yang keempat, rubbama a'taka iqbalal khalqi famana'aka min iqbalil haqqi wa rubbama mana'aka min iqbalil khalqi fa'ataka al-unsa bil malikil haqqi. Boleh jadi Allah kurniakan kepada kamu perhatian dan sambutan makhluk kepada kamu, tetapi Allah halang kamu daripada perhatian dan sambutan Allah yang maha hak. Boleh jadi Allah menghalang kamu daripada perhatian dan sambutan makhluk, tapi Dia yang mengurniakan kepada kamu
kejinakan hati, keseronokan hati kamu, hilangnya kesunyian kamu kerana kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang pada apa yang Allah beri itu ada sesuatu yang Allah halang. Pada apa yang Allah halang, di sana ada pemberian. So kita tu kena melihat dengan mata hati sahabat-sahabat, bukan melihat sesuatu hanya dengan mata zahir. Ya Allah ya Tuhan, sucikanlah mata hati kami ya Allah. Berilah cahaya kepada mata hati kami, agar kami melihat sesuatu sesuai dengan hakikat yang Engkau redai. Tepat, benar. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya, kadang-kadang kita mungkin seronok ataupun bersedih bila tak ada sambutan, bila orang tak peduli kat kita, orang tak beri perhatian kat kita. Tapi kita menenangkan hati. Kalau Allah sudah memberikan perhatian pada kita, kalau Allah menyambut kita, kalau Allah meraihkan kita, dah apa nak peduli sangat dengan perhatian dan sambutan orang. Ya, itu semua adalah ketentuan Allah, bahagian yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga, ya, kalau kita Masya Allah, manusia suka kat kita, bagi perhatian kat kita, sentiasa disambut, diagung-agungkan, ya, kita ni. Tapi kita berfikir macam mana kalau Allah tak pandang pun kita, Allah tak peduli pun kita, ya, Allah tak kisah pun kita. Pasti kita akan rasa macam tak ada makna pun seluruh dunia yang menjulang-julangkan kita, yang melambung-lambungkan kita ni, tak ada makna pun kalau Allah tak perhati kat kita. Ya, itu sama macam doa yang kita bacakan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan kami pada diri kami sendiri walaupun pada kadar sekelip mata. Maknanya sekelip mata pun kita tak nak Allah biarkan kita. Kita tak nak sekelip mata pun Allah tak bagi perhatian kat kita. Kita nak kita sentiasa dalam perhatian Allah. Kita sentiasa dalam penjagaan, kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ربما أعطاك العلوم وفتح لك مخازن الفهوم فحجب بذلك عن شهود المعلوم ومعرفة الحي القيوم وربما منعك من كثرة العلوم وأعطاك الأنس بالحي القيوم فأحط بكل مجهول ومعلوم. Boleh jadi Allah kurniakan kepada kamu pelbagai ilmu dan buka bagimu pelbagai khazanah kefahaman, tetapi Allah menghijabmu dengan pemberian itu daripada penyaksian Tuhan yang wajib diketahui dan daripada makrifah kepada Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Jadi ilmu juga ada banyak. Ya, boleh jadi Allah bagi macam-macam ilmu, tapi ilmu makrifah tidak dapat. Ilmu mengenal Allah tidak dapat. Ya, ilmu tak bawa kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam makna musyahadah. Ini kena faham maksud dia, bukan secara zahir ya tuan-puan sekalian, tapi dapat merasakan, dapat melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu melangit. Ya, macam-macam ada. Gelaran semua menunjukkan ilmu banyak. Ada PhD macam-macam. Ya, double, triple PhD ada. Macam-macam lah nak menunjukkan cerdik, bijak. Tapi kalau Allah halang daripada ilmu ma'rifatullah, tak ada apa pun sahabat-sahabat semua. Ya, demikian juga. Ada yang Allah halang daripada mendapat banyak ilmu-ilmu. Tetapi dia Allah kurniakan rasa jinak, seronok hati. Ya, tidak sunyi, sentiasa bersama dengan Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Dikurniakan ilmu ma'rifatullah, sehingga dengan ilmu itulah, dengan izin Allah, dia mengetahui segala perkara ya dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada dia. Jadi Masya Allah, Subhanallah tuan-puan sekalian, ya macam-macam cara ya Allah berikan kepada hambanya. Kita tengok dalam kehidupan kita tengok mungkin ada seseorang dia tidak ada kemampuan nak mencari ilmu. Dia mungkin seorang yang terlantar sakit. Ya, banyaklah kekangan, dia tak ada kemampuan nak cari ilmu secara fizikal ke secara online macam ni ke, ada sajalah ya sekatan, keterbatasan dia. Jadi dia mungkin tak bijak, tak pandai, tak banyak ilmu macam orang lain yang pergi belajar pagi, petang, siang, malam. Tapi di atas pelantar kesakitan itu, ujian tu tuan-puan sekalian, ya Allah memberikan jiwa dia ketenangan untuk mengenal bahawa Allah itu maha sabur, maha syakur, maha baik, al-barur rahim, maha pengampun, asy-syafi yang maha menyembuh. Allah tu sentiasa bersama-sama dengan dia, aina ma kuntum. Semua ni tuan-puan sekalian, dia lebih bijak, lebih dapat menghayati daripada orang yang banyak ilmu. Maknanya, subhanallah, siapa saja yang Allah kendaki tuan-puan sekalian, bila Allah buka pintu hati dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu yang sangat hebat.
Ya, dia yang pandai bersyukur dengan Allah. Dia yang tenang, dia yang husnuzan. Banding orang belajar pagi petang siang malam tapi tidak membuahkan pada jiwa dia ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ni kena jadi muhasabah kepada kita. Yang keenam, rubbama a'taka 'izzad dunya wa mana'aka 'izzal akhirah wa rubbama mana'aka min 'izzid dunya wa a'taka 'izzal akhirah. Boleh jadi dia kurniakan kepadamu kemuliaan dunia, tetapi dia menghalangmu daripada kemuliaan akhirat. Boleh jadi dia menghalang kamu daripada kemuliaan dunia, tetapi dia kurniakan kepadamu kemuliaan akhirat. Ada dua kemuliaan, dunia dan akhirat. Kalau terhalang daripada kemuliaan dunia, boleh jadi Allah beri kemuliaan di akhirat. Ya, kalau Allah bagi kemuliaan di dunia, dikhawatiri pula. Ya, di sisi Allah bagaimana? So kita kena hitung. Sama ke kemuliaan kita dapat kat dunia dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah pandang kita? Semua ni kena mengembalikan diri kita kepada akidah, syariat dan akhlak tadi. 3 nilai tadi, ini adalah rukun ya, ini adalah asas kepada Islam itu sendiri. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pagi esok ya. Sahabat-sahabat ada yang nak buat breakfast tu kan ya, hari cuti ni kan. Dan Ustazah juga ada padat sangat program pada hari ni. Ustazah mohon sangat sahabat-sahabat doakan kesihatan Ustazah. Ya, Ustazah sebenarnya ada kembali hiatal hernia. Boleh google lah apa benda penyakit hiatal hernia. Jadi Ustazah memang esophagus dengan tekak ni memang macam ada, dia panggil apa ya, plug ataupun kita kata, lupa pula Ustazah dah, dia macam gabungan GERD dan sebagainya lah. Penyakit-penyakit tu dia memang tidak selesa ya di semua saluran ini. Jadi Ustazah pun bila bercakap sekarang ni, sahabat-sahabat mengajar, dia kena pakai tenaga sikit. Dia nak keluarkan suara tu kena, orang kata apa, kena tekan sikit kan ya. Sebab dia tidak dapat keluar dengan smooth macam biasa, tak ada. Subhanallah ya, Maha Suci Allah. Allah pernah beri kita sehat. Allah pernah beri kita suara senang je nak keluarkan. Yang ni rasa macam berat sikit. Semalam pun dah pergi rujuk pada doktor pakar ya. Dah diberi ubat-ubatan juga, kita ikhtiar. Dan Ustazah harap sangat Allah berikan Ustazah ketenangan. Terima saja apa-apa je bahagian Allah bagi tu, kita terima saja. Ia menghapuskan dosa kita. Ya, insya-Allah mengangkat darjat kita juga kan. Insya-Allah jadi jalan pahala kepada kita. Ustazah jadikan ini sebagai satu cabaran. Tak apa, susah sikit pun tak apa, buat je terus. Terus istiqamah je mengajar, berdakwah, mihrab Quran semua ya. Walaupun kadang-kadang ada pagi-pagi yang memang tak keluar. Payah nak keluarkan suara ya, sebab dia punya asid ya, plug. Ustazah masih dulu dah buat rawatan ni. Ustazah dah pernah buat satu pembedahan untuk hiatal hernia, tapi nampaknya lepas beberapa tahun tu dia datang balik semula. Tak apa, Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh. Apa saja yang Allah redha untuk kita, semoga kita juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan sahabat-sahabat semua yang dikasihi ya, sahabat-sahabat yang soleh dan solehah. Semoga urusan ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sayang kat kita, Allah angkat darjat kita dan Allah kurniakan kepada kita cintanya. Allahumma rizqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il barid. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, yang sengaja, yang tak sengaja, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah kami sebersih-bersihnya ya Allah. Hiasilah hati kami, diri kami dengan segala sifat yang Kau redai, yang terpuji ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sahabat-sahabat untuk daftar daurah mihrab cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan sama-sama mengikuti daurah mihrab bermula daripada 15 Januari 2022 insya-Allah. Ya, selama 3 bulan 54 siri sehingga menjelangnya Ramadan tahun hadapan insya-Allah taala. Ya, terima kasih kepada semua. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah dan menangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.